Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. On kamera On kamera, nak tengok muka ni. On kamera. Kamera on. Baru seorang je on ni. Kamera. Satu, dua. Baru dua orang ni. Okey. Tak apalah. Sumayyah Azmi dengan Mustaqim je on kamera ni. Yang lain mana? Ahmad Hanif. Tengok rupa ni. Lama tak jumpa ni. Amirul Aiman. Malu. Malu ya Daniel Hakim. Okey, tahun lepas kamu 3 topes, 2 topes, 2 nilam, 2 intan. Cikgu tak ajar ni tahun lepas ni. Sekarang kamu naik 3 topes, 3 nilam dengan 3 intan. Jadi untuk PDPR, cikgu take over lah PDPR ni dulu. Bila bersemuka nanti cikgu lain lah akan take over cikgu pagi. Dalam jadual kamu dah ada kan? Cikgu mana yang ajar. Okey, untuk matematik, cikgu nak kamu sediakan 3 buah buku macam biasalah. Macam form 1, form 2. Kamu sediakan 3 buah buku. 3. Kamu label lah matematik 1, matematik 2 dengan matematik 3. Untuk bab 1, kita guna matematik 1. Untuk bab 2, matematik 2 dan untuk bab 3, matematik 3. Bila habis bab 1, kamu hantarlah. Hantar tu kalau masih PDPR, cikgu akan setkan masa, kamu hantarlah pada di pondok guide. Nanti cikgu akan kutip lah bila habis bab 1. Masuk bab 2, kita mula bab 2 lah. Jadi buku matematik 1 tu cikgu akan tanda. Okey. Kalau kamu tak beli buku lagi, kalau kamu dah ada buku, tak kisahlah apa-apa. Contohlah kamu tak beli buku lagi kan. Latihan kamu buatlah atas kertas A4 ke, buku apa-apa ke. Buku macam ni ke. Buku. Apa-apa buku lah. Apabila kamu dah beli buku matematik, contohlah hari Minggu ni kan, kamu beli buku matematik, kamu tampal je dalam buku matematik. Macam kertas A4 yang kamu tulis tu, latihan yang kamu buat tu, kamu tampal je dalam buku matematik. Suara cikgu dengar jelas tak? Ada sangkut-sangkut tak? Respons jelas Tak ada putus. Tak ada putus. Okey, untuk muka surat pertama. Macam biasalah. Yang pertama, muka surat pertama kamu buat indeks. Indeks. Di kolom yang pertama, kamu buat tarikh. Kolom yang kedua, kamu buat topik. Dan kolom yang ketiga, kamu buat tanda tangan guru. Nanti cikgu akan tandalah apabila habis bab 1. Okey, boleh. Buku teks kamu tak dapat lagi kan? Jadi dalam WhatsApp group tu, cikgu dah share buku teks digital matematik tingkatan 3 bab 1. Bab 1 sahaja. Jadi file dia tu tak berat lah. Kamu tak payah nak scroll banyak-banyak. Bab 1 je. Kamu boleh lihat lah. Nanti kamu akan buat latihan berdasarkan buku teks digital tu lah. Tingkatan 3 bab 1. Okey. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita masuk pembelajaran kita ni? Ada? Link kehadiran. Link kehadiran cikgu akan bagi. Tak dengar lah apa dia Azlizan Shah. Kenapa ya Azlizan Shah?
Ada apa nak tanya? Terus. Tak ada. Link kehadiran cikgu akan bagi apabila hampir tamat kelas. Tolong ingatkan cikgu. Link kehadiran. Okey, 27 orang ni. Sepatutnya 3 topes, 3 nilam, 3 intan, 3 kelas. Kalau satu kelas tu 30 orang, 3 kelas ni sepatutnya 90 orang. Sekarang baru 26 ni. Okey, tak apa. Okey, kita start belajar. Sekejap, cikgu present. Tanya screen. Kalau suara cikgu lekat, respon Index. Kalau kamu guna handphone, kalau kamu boleh zoom handphone kamu tu. Kamu apa? Ni ya, buat macam ni ya. Dia akan zoom lah. Kalau kecil, bagi tahu cikgu akan besarkan. Okey, bab 1 matematik tingkatan 3, index. Okey, index ni apa dia? Index. 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 Apa dia index ni? Kalau dalam buku muka surat pertama buku latihan kamu tu ada juga indeks. Tu indeks dalam buku latihan tu berlainan dengan indeks bab 1 ni. Kalau dalam buku latihan tu indeks tu macam ringkasan lah. Dia lebih khusus topik 1 ke topik 2. Tu indeks dalam buku latihan yang kamu tulis muka surat pertama. Okey, untuk matematik bab 1 tingkatan 3 indeks, kita akan lihat ni. Indeks. Apa kita baca ni dulu. Besarkan. Ni. Kalau kamu melihat ni tasik kenyir. Ni tasik kenyir ni. Tasik buatan Malaysia. Tasik buatan Malaysia pula. Tasik buatan manusia. Yang terbesar lah. Terbesar di Malaysia. Ni. Dalam tasik ni, dia ada air dia boleh menampung sebanyak 13,600 juta meter padu air. Tasik ni 13,600 juta meter padu. Banyaklah ni. Dan untuk info kamu, 1 meter padu bersamaan dengan 1,000 liter air. 1 meter padu ni maksudnya apa? Maksudnya contohlah kan. Contohlah tangki air. Tangki air kat atas flat ke apartment kondo kamu tu, contohlah tangki air. Ni 1 meter. Ni 1 meter, ni 1 meter. Dia boleh memuatkan 1,000 liter air. Macam itulah bahasa mudahnya. Okey. Seterusnya. Ni tata tanda indeks. Kita lihat tata tanda indeks. Apakah itu pendarapan berulang dalam bentuk indeks? Apakah itu pendarapan berulang dalam bentuk indeks? Ni apa ni? Ni adalah memory card kepada kamera. Kalau dulu memory card saiz dia 4 MB ya. 4 MB. Sekarang dah 8 GB, 16 GB, 32 GB. 64 GB, 128 GB. Dah makin tinggi lah kapasiti dia, makin luas. Mengikut peredaran zaman. Okey, tengok ni. Ni untuk info kamu ni. 1 GB bersamaan dengan 1024 MB. 1 GB
bersamaan dengan 1024 megabyte MB. Okey, cikgu off kamera sebab cikgu nak jatuhkan laptop ni. Sekejap. Okey. Indeks, kita tengok indeks. Indeks, ni adalah indeks ni. A kuasa N, tu adalah indeks. Di mana A ni adalah asas dan N ni adalah indeks. Kalau sebelum ni kamu belajar matematik tingkatan 1, iaitu kuasa 2, kuasa 3, punca kuasa 2, punca kuasa 3. Kuasa 2, kuasa 3 tu adalah indeks lah. Contohlah 3 kuasa 2. Yang kamu belajar sebelum ni. 3 kuasa 3. Ni adalah di mana 3 ni adalah asas dan kuasa 2 ni adalah indeks. 3 ni adalah asas, 3 ni adalah kuasa, 3 ni adalah indeks. Okey, faham di mana kalau contohlah 3 kuasa 2, 3 kuasa 2 ni bersamaan dengan 3 darab 3. 3 kuasa 3 bersamaan dengan 3 darab 3 darab 3. Ada 3 kali lah sebab tu dia kuasa 3. Faham? Contohlah 4 kuasa 3. Maksudnya 4 darab 4 darab 4. Okey, contoh 1. Contoh 1. Tulis pendarapan berulang. Pendarapan berulang berikut dalam bentuk indeks A kuasa N. Kamu lihat ni. Okey, A. 5 darab 5 darab 5 darab 5 darab 5. Ada berapa kali 5 ni? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia bersamaan dengan, kalau dalam bentuk indeksnya kamu tulis 5 kuasa 6. Macam tu lah. Mudah ini. Soalan yang B. 0.3 darab 0.3 darab 0.3 darab 0.3. Yang ini pendarapan berulang. Kalau kamu tulis dalam bentuk indeks, sama dengan, sebabkan ni perpuluhan, kamu buat kurungan 0.3. Dia kuasa berapa ni? 1, 2, 3, 4. Kuasa 4. Sekejap, ada orang masuk ke? Mudah ni. Contoh C. Contoh C ni negatif 2 darab negatif 2 darab negatif 2 jadi sama dengan apa? Negatif. Berapa? Kurungan. Kurungan Lepas tu 3. negatif 2 kuasa 3. 3. Yang ni 1/4 darab 1/4 darab 1/4 darab 1/4. Sama dengan apa ni? Kalau dalam bentuk indeks ni. 5. 1/5. Kurung sama dengan kurungan 1/4 kuasa 5. Kalau kamu perasan kan, kalau perpuluhan negatif dengan pecahan, kamu kena tulis dalam bentuk kurungan. Dalam kurungan lah. Faham? Supaya dia tak confuse lah. Maksud cikgu tak confuse macam mana. Kalau kamu pecahan kan 1/4, kamu tak tulis kurungan. Kamu buat macam ni. Ni maksudnya apa? Maksudnya mungkin 1 kuasa 5/4. Ni dah lain ni. Ni tak sama ni. Lain tak sama. Sebab tu kena buat kurungan. Kurungan 1/4 kuasa 5. Macam tu.
Okay, next. Ni aku dah terang. Dah apa ni? Ni kamu kena buat lah ni. Uji minda 1.1a. Cikgu akan tanda, nanti cikgu akan dalam WhatsApp, cikgu akan post sekali lagi lah latihan apa yang perlu buat. Nombor 1. Nombor 2. Ni mudah ni, ada masalah ni. Nombor 3. Untuk nombor 3 ni. Nombor 3. Tukarkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks kepada pendarapan berulang. Maksudnya apa? Maksudnya contohlah kan. Cikgu ambil soalan F ni. Negatif P kuasa 7. Ni maksudnya kamu hanya tulis negatif P, darab negatif P, darab negatif P, darab negatif P, darab negatif P. Banyak pula. Negatif P 1, 2, 3, 4, 5. Negatif P 6. Negatif P. Tu ni macam tu je. Okay Okay. Seterusnya. Bagaimana anda menukar suatu nombor kepada nombor dalam bentuk indeks? Contoh 2. Tuliskan 64 dalam bentuk indeks menggunakan asas 2, asas 4 dan asas 8. Kali lagi. Ni. A ni adalah asas. N adalah indeks. A ni adalah asas dia lah. Okay, sekarang kita lihat ni. 64. 64 kita nak tukarkan ke dalam asas 2. Menggunakan kaedah pembahagian berulang. Kamu bahagi guna kaedah pembahagian berulang. Saya tulis kat sini. Ni dah ada ni. 64 kamu nak tukarkan kepada asas 2. Asas 2. Jadi kamu bahagi 64 bahagi 2. 4 bahagi 2 dapat 32. Bahagi 2 lagi dapat 16. Bahagi 2 lagi dapat 8. Bahagi 2 lagi dapat 4. Bahagi 2 lagi dapat 2. Bahagi 2 lagi dapat 1. Kamu bahagi sampai mendapat nilai 1. Ni mendapat nilai 1 lah. Apabila dah dapat nilai 1, maka kamu boleh tulis ni 64 ni bersamaan sama dengan asas 2. Indeks dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kuasa 6. Macam tu lah. 64 sama dengan 2 kuasa 6. Kalau kamu tak percaya, kamu ambil kalkulator. Contohlah kalkulator. Kamu tekan 2 kuasa 6. 2 kuasa 6. Kalau macam kuasa 2, kamu tekan kuasa 2 macam tu kan. Kalau kuasa 3, kamu tekan shift kuasa 2. Dapat kuasa 3. Kalau kuasa 6, nak tekan yang mana ni? Tak ada ni. Ada 6 ke 5 ke apa. Tak. Kamu tekan 2. Kamu tekan ni. Nampak ni? Yang macam tanda rumah ni. Tanda rumah 6. Ni adalah 2 kuasa 6 ni. 2 kuasa 6 sama dengan 64. Samalah. 64 sama dengan 2 kuasa 6. Macam tu. Okay, sekarang kita nak tukar 64 kepada asas 4. Jadi kamu bagi 64
Kamu bahagi 4. 64 bagi 4, 16. Bagi lagi 4, dapat 4. Bagi 4, dapat 1. Bahagi sampai dapat 1, maka 64 sama dengan 4. Itu asas 4. Indeks dia ada berapa? 1, 2, 1, 2, 3, 4 kuasa 3. Jadi 64 sama dengan 4 kuasa 3. Tak percaya tekan kalkulator. 4 kuasa 3. 4 kuasa 3 sama dengan 64. Macam itulah. Sama juga dengan asas 8. Asas 8 ni cikgu tak payah buat dah ni. Sebab cikgu dah tunjuk 2 contoh dah ni. Asas 2, asas 4. Asas 8 ni kamu boleh tengok lah ni. Contoh kat sini ni. Sama je ni. Okey, seterusnya. Kita nak lihat. Kalau tadi guna kaedah pembahagian, sekarang guna kaedah pendarapan berulang. Pendarapan berulang. 64 nak guna asas 2. Jadi asas 2 mestilah 2 darab 2 darab 2. Jadi kamu darab je. 2 darab 2 darab 2 darab 2. Kena berapa kali darab ni kamu kena try lah ni. Contohlah kamu tak pasti kan. Kamu ambil kalkulator. Berapa kali darab, kamu tekan ni kalkulator ni. 1, 2, 3, 4. Contohlah 4. 4 kali 2 darab 2 darab 2 darab 2 baru 16. Tak cukup lagi ni. Kamu darab 2 lagi. Tambah darab 2 lagi. Darab 2 lagi. 32. Belum lagi. Kamu buat darab 2 lagi. Tambah lagi darab 2. Jadi darab 2 satu lagi. Dapat 64. Sama lah ni. Bila 2 kena berapa kali darab ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru kamu dapat 64. 62, 64. Maka 64 sama dengan 2, asas 2. Indeks dia berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 kuasa 6. Macam itulah. Itu kaedah darab. Asas 2. Kalau 64 kita nak tukarkan kepada asas 4. Sama je. Kamu darab. 64. Kamu darab 4. Darab 4. Darab 4, 16. Darab 4. Kata 4 darab 4 darab 4. Sama dengan 64. Betul lah. 64. Jadi 64 sama dengan 4 kuasa. 1, 2, 3. Kuasa 3. 3 ni adalah kuasa ataupun indeks lah. Macam tu. Asas 8. Samalah contoh asas 2 dengan asas 4. Kamu boleh lihat lah. Lihat sendiri lepas ni. Okey, seterusnya. Ni contoh 3. Contoh 3. Tulis 32/125 dalam bentuk indeks menggunakan asas 2 dengan 5. 32 ni kamu guna asas 2. 3125 ni kamu guna asas 5. Jadi kamu buatlah ni. Buat kaedah pembahagian berulang atau kaedah pendarapan berulang. Macam cikgu tunjuk tadi lah. Cikgu tunjuk sekali lagi. 32. 32 ni. Nak guna asas 2. Jadi kamu bahagi. 32 bahagi 2. 16. Bahagi 2. 8. Bahagi 2. 4. Bahagi 2. 2. Bahagi 2. 1. Jadi 32 ni sama dengan 2 kuasa 1, 2, 3, 4, 5. Kuasa 5. Okey.
Dah settle 32. Kemudian 3,125. 3,125 kamu bahagi, dia nak asas 5. Kamu bahagi 5 lah. Kan kalkulator ni. Dapatlah 625. Bahagi 5 lagi sampailah dapat 1. 125. Bahagi 5 lagi dapat 25. Bahagi 5 dapat 5. Bahagi 5 dapat 1. Bila dah dapat 1, 3,125 ni kita tukar pada bentuk indeks, itu asas 5 kuasa 1, 2, 3, 4, 5 kuasa 5. Jadi 32 per 3,125 sama dengan 2 kuasa 5 per dengan 5 kuasa 5. 5 kuasa 5. Sebabkan ni kuasa 5, ni kuasa 5 sama, maka kita boleh tulis kuasa 5 tu di luar lah. Kita boleh tulis 2 per 5 kuasa 5. 5 tu di luar. Macam tu lah. Okay. Pendaraban buat ulang ni samalah. Contoh macam contoh yang cikgu tunjuk tadi. Seterusnya. Ni kamu kena buat lah ni. 1.1B. Nombor 1. 1, 2, 3, 4. Seterusnya. Bagaimana anda menentukan nilai bagi nombor dalam bentuk indeks A kuasa N? A kuasa N boleh ditentukan dengan kaedah pendaraban berulang. Pendaraban berulang atau dengan menggunakan kalkulator saintifik. Okey. Hitung nilai bagi nombor dalam bentuk indeks yang diberi. Hitung nilai. 2 kuasa 5. 2 kuasa 5 ni kamu buat macam ni lah. Buat macam ni. 2 darab 2 darab 2 darab 2. 5 kali dapat 32. Ataupun tekan kalkulator lah. Tekan kalkulator. Nak tekan 2 kuasa 5, kamu tekan 2. Kuasa 5 kamu tekan yang rumah ni. Yang bentuk rumah ni, yang bentuk macam ni. Ni. Bentuk macam ni. Mana ni? 2 kuasa 5 sama dengan 32. Macam tu lah. Yang macam ni. 0.6 kuasa 3. Tekan kalkulator. Bahkan ni perpuluhan, kamu buat kurungan 0.6 tutup kurungan kuasa 3. Dapatlah 0.216. Sama lah ni. Okey. Boleh. Next. Ni cikgu dah buat ni. Ni dia tekan kalkulator ni. Ni. Tekan kalkulator. Kamu boleh lihat lah nanti. Nanti buat latihan ni. Buat semua lah ni. Buat semua. Tekan kalkulator je ni. Tak payah kira. Tekan kalkulator je. Terus sama dengan. Tekan kalkulator. Okey, seterusnya 1.2. Hukum indeks. Hukum indeks. Hukum indeks. Ni hukum indeks yang pertama. Ada orang masuk? Hukum indeks yang pertama. A kuasa M darab N kuasa N darab
M kuasa N sama dengan A M tambah N. Kamu lihat contoh 6. Contoh 6. Ringkaskan. Ringkaskan setiap yang berikut. 7 kuasa 2 darab 7 kuasa 3. 7 ni asas. Asas. 2 ni indeks. Indeks. 7 ni adalah asas. 3 ni adalah indeks. Di mana asas dia sama. Asas dia 7. Ni asas dia 7. Ni pun asas dia 7. Maka kamu boleh gabungkan dia menjadi 7. Sebab asas dia sama jadi 7. Kamu hanya tambah je kuasa dia ataupun indeks dia lah. Itu 2 tambah 3. 2 tambah 3. Kenapa tambah? Sebab ni darab ni. Darab kita kena tambah. Dia akan jadi 7 kuasa 5. Macam tu lah. Faham? Okey. Yang B. Kita lihat B. 0.2 kuasa 2, 0.2 kuasa 4, 0.2 kuasa 5. Asas dia ni sama. Itu 0.2, 0.2, 0.2. Jadi kamu tulis 0.2. Sebabkan dia darab, maka kuasa dia ni ataupun indeks kamu tambah 2 tambah 4 tambah 5. 2 tambah 4 tambah 5. Jadi 0.2 kuasa 11. Ni letak kurungan lah sebab dia perpuluhan. 2 kuasa 11. Macam tu lah. Okay, untuk yang C. C ni. C. Asas dia apa asas dia? Asasnya adalah 2. Apa asas dia 2? Silap. 2K. Ni tengok sini ni. 2K kuasa 2. Asas dia ni bukannya 2K tau. Ni kamu jangan confuse ni. Ni bukan asas ni. Ni bukan asas. Tetapi 2K kuasa 2 asasnya adalah K. K ni adalah asas. Dan 2 ni adalah integer. K adalah asas. 2 ni adalah integer. Jadi kamu lihat asas dia apa asas dia? Asasnya adalah K. Asasnya adalah K. Sama kan? Bila sama, kamu boleh terus tulis lah. Iaitu asas dia K. Sebabkan ni darab, maka kuasa ni kamu tambah je. 2. Bahkan ni darab ni. Kamu tambah je kuasa dia. 2 tambah 3 itu 5. Kemudian integer ni 2, 4 ni kamu darab. 2 darab 4 dapat 8. Jadi 8K kuasa 5. 8K kuasa 5. Kalau kamu lihat. Ni betul lah ni. Jawapan dia ni. 8K kuasa 5. Okey. Faham contohlah D. Tengok D. D. Apa? Integer. Maaf. Bukan integer. Ni. Perkali ni. Perkali. 2 dengan 4 ni namanya adalah perkali. Bukan integer. Sorry Perkali. Okay, untuk D. Soalan D. Soalan D ni asas dia apa? Asas dia? Asasnya adalah M. Maka kamu tulis M. Sebabkan ni darab, maka kamu kena tambah kuasa dia. Itu 4
tambah 5 tambah 1. Ni kuasa 1 ni. Dia tak tulis. Kuasa 1. 4 tambah 5, 9 tambah 1, 10. M kuasa 10. Kemudian perkali dia, jangan lupa. Perkali dia adalah 3. Darab 1/6 darab 12. Ni tekan kalkulator je. Iaitu 3 darab 1/6 darab 12. Jadi dapat 6. Jadi 6 lah. 6 M kuasa 1. Kalau kamu lihat. Apa kuasa 1? Tambah. Tambah silap. 4 tambah 5, 9 tambah 1, 10. M kuasa 10. N kuasa 10. Macam tu lah. Ni. 6 M kuasa 10. Sama lah. Boleh seterusnya. Pemudahkan. Ni kena buat lah ni. Cikgu tanda, cikgu kata dalam WhatsApp lah mana kena buat ni. Terusnya. Seterusnya, bagaimana anda boleh pemudahkan nombor atau sebutan algebra dalam bentuk indeks yang mempunyai asas yang berlainan. Kalau tadi kamu lihat asas dia sama. Ini asas dia berlainan. Macam mana nak buat ni? Contoh A. Kita tunjuk contoh A. M kuasa N, M kuasa 3 darab N kuasa 2 darab N kuasa 2 darab N kuasa 4 darab N kuasa 5. M sama dengan M kan? Yang ni kamu kumpulkan asas yang sama. Letak sebelah-sebelah lah senang. Jadi M kuasa 3, potong ni. Potong. Darab dengan M kuasa 4, sebab ni M letak M sebelah-sebelah. Darab N kuasa 2, potong N kuasa 2. Potong supaya kamu tak tercicir lah. Darab N kuasa 5. N kuasa 5. M kuasa 3, darab M kuasa 4, dia jadi M kuasa 7. Darab N kuasa 2, darab N kuasa 5, dia jadi N kuasa 7. Ini faham Baca sebelum ni, atas tu. Kemudian, kamu boleh pemudahkan M kuasa 7, darab N kuasa 7, dapat M 7, N 7. Darab ni tak payah tulis pun tak apa. Sebab kita tahu kan, contohlah AB. AB ni maksudnya A darab B. Tak perlu tulis lah. Darab kat tengah. Contohlah CD. CD maksudnya adalah C darab D. Next. Soalan B. Soalan B. Soalan B. 0.3 ni soalan B ni. Kamu tengok panjang nak baca. Kamu pilih asas yang sama. Mana asas yang sama? Itu 0.3. Mana lagi 0.3? Ni. 0.3. Mana lagi 0.3 ni? 0.3. Jadi 0.3. Tak dalam kurungan. 2. Ni kuasa 1 ni. Kuasa 1 tambah 1, 3 tambah 3. Jadi 6. 2 kuasa
0.3 kuasa 6. Kemudian tulis darab. Ambil yang asas 0.2. 0.2, 0.2. Boleh buat kurungan 0.2. Kurungan. Ni kuasa 2, ni kuasa 5. Jadi 2 tambah 5, 7. Jadi 0.3 kuasa 6 darab 0.2 kuasa 7. Nah, inilah. Seterusnya. Contoh satu lagi. C ni. C. Kamu cari asas yang sama. P. Tak ada dah. Maka P ni kuasa 2. Ni kuasa 4. Sebabkan dia darab. Kamu tambah kuasa dia. 2 tambah 4, 6. Kemudian ada lagi. Tak ada dah P. N pula. M. Tak ada dah. M. Ni kuasa 3, ni kuasa 4. Jadi kuasa dia kamu kena tambah lah. Jadi 7. Kemudian N. N dengan N. Tulis N. Ni kuasa 3, ni kuasa 2. Jadi N kuasa kuasa 5. Okey. Nanti dulu. Dah sudah. Tetapi seelok-eloknya apabila ada abjad A, B, C sampai Z, seelok-eloknya kamu tulis ikut abjad lah. Contohlah A dengan Y, yang mana dulu? Mestilah Y dulu kan? Jadi kamu tulis ikut aturan dia. Jadi antara P, M dengan N, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. M dulu, tulis M dulu. M kuasa 7. Lepas M, N. N kuasa 5. Kemudian barulah P kuasa 6. Tulis ikut aturan dia, ikut abjad. A sampai Z, yang mana dululah. Tu. Lagi cantik lah. Lagi macam tersusun lah. Sistematik sikit. Yang D ni sama ni contoh. Ni latihan dia. Satu. Banyak-banyak kan. Banyak je guna tanda ni. Kemudian kita nak lihat ni. Hukum indeks yang kedua. Hukum indeks yang kedua. Saya tulis balik. Hukum indeks yang pertama. Contohlah A kuasa M darab A kuasa N. Jauh sangat kadang. Ni. Hukum indeks yang pertama. A kuasa M darab A kuasa N. Dia akan jadi A. Sebabkan ni darab, kamu kena tambah. M tambah A tambah N. Hukum indeks yang kedua ni. Yang kedua, apabila A kuasa M, jadi pula kuasa M bahagi A kuasa N, dia akan jadi A. Bahkan ni bahagi ni, dia kena tolak. M tolak N. Kena tolak. M tolak N. Kenapa tolak? Sebab sini bahagi. Kenapa sini tambah? Sebab sini darab. Macam tu ya. Ni hukum indeks yang kedua. Kita lihat ni. Contoh 8. Ringkaskan setiap yang berikut. Ni. 5 kuasa 4 bahagi 5 kuasa 2. Jadi 5 bahagi kena jadi tolak. Bahagi ni dia jadi tolak.
Jadi 4 tolak 2 dapat 2. Macam tu ya. Mudah ya. Soalan B. Soalan B ni. Asas dia sama. Negatif 3, negatif 3, negatif 3. Jadi kamu tulis kurungan negatif 3. Sebabkan ni bahagi. Maka kamu tolak. 4 tolak 2 tolak 1. Ni 1 ni. 4 tolak 2, 2. 2 tolak 1, 1. Negatif 3 kuasa 1. Macam tu ya. Mudah ya. Okey. Seterusnya. Soalan D. Rumit sikit ni. D. D macam mana D ni? Oh, D kat sini. D. Aku besarkan. Okey. Kita tengok asas dulu. Asas. Kita tengok asas X. Asas X. Kamu tulis X. Ni bahagi ni. Bahagi. Maka 2. Ni 1. Tolak 1. 2 tolak 1. 1 lah. Tu asas X. Kemudian asas Y pula. Y. Tulis Y. Y. Yang ni kuasa 3. Yang ni kuasa 1. Sebabkan ni bahagi. Kamu kena tolak. 3 tolak 1. 2. Macam tu. Kemudian perkali pula. 25 bahagi 5. 25 bahagi 5. 5. Dan dapatlah 5 X Y kuasa 2. Macam tu lah. Okey, faham eh? Ni, contoh sekali lagi. Tengok asas dulu. Asas M. Tulis M. Bahkan ni bahagi. Maka kuasa ni kan tolak 10. Tolak 5. 5. Tolak 2. 3. Kemudian perkali pula. 12. Bahagi 4. Bahagi 4, 3. Bahagi 1. Ni 1 ni. 3 bahagi 1, 3. 3M kuasa 3. Sama lah. Okey. F ni tak payah ni. Kamu boleh tengok lah. Ni latihan. Memudahkan 1, 2, 3, 4. 1, 2. Terusnya. Next. Udah ni. Ni hukum indeks yang ketiga. Cikgu tulis hukum indeks yang pertama. Refresh balik, recall balik hukum indeks yang pertama. Contohlah A M darab A N. Maka asas dia A bila darab M tambah N. M tambah N. Tu pertama. Hukum indeks yang kedua A M bahagi A N. Maka A disebabkan ni bahagi, kamu kena tolak. M tolak M. M tolak N. Yang hukum indeks yang ketiga adalah yang ni. A kuasa M kurungan kuasa N. A kuasa N, kuasa N. Jadi kamu kena darab. M darab N darab. M darab. Ya. M darab N. Jadi sama dengan A M N. Ni hukum indeks yang ketiga. Okey, kita lihat contoh.
Contoh dia. Pemudahkan setiap yang berikut. Pemudahkan setiap yang berikut. A. Maka jadi apa ni? Sama dengan 3 kuasa apa ni? 4 darab 2, 8. Ini H kuasa 30. Macam tu lah. Ini negatif 1 kuasa 6 darab 3, 18. Okey, boleh. Terusnya. Tentukan sama ada bersama berikut benar atau palsu. Kalau macam ni, ni sebelah kiri. Ini sebelah kanan. 4, 2 kuasa 3. Jadi darab kuasa 6. Sama dengan 4, 3 darab 2 kuasa 6. Sama. Jadi benar lah ni. Benar. Okey, yang B. Soalan B. Ini sebelah kiri. Ini sebelah kanan. Sebelah kiri 2, 3 kuasa 4. Jadi kamu kena darab. Jadi 12. Sama dengan 2 darab 6. Jadi juga 12. Jadi ini adalah benar. Kenapa benar? Sebelah kiri 2 kuasa 12. Sebelah kanan pun 2 kuasa 12. Sebelah kiri pun 4 kuasa 6. Sebelah kanan pun 4 kuasa 6. Untuk C. C ni sebelah kiri. Di kanan. Sebelah kiri 3 kuasa 2 darab 6. 12. Sebelah kanan 27 kuasa apa ni? 2 darab 4, 8. Ni tak benar ni, lain ni. Lain ni 3 kuasa 12, ni 27 kuasa 8. Ia adalah palsu. Sebelah kiri tak sama dengan sebelah kanan. Next. Ni latihan. 1, 2, 3. 4. Nombor 2. 1, 2, 3, 4. Ni apa benda pula ni? Ni. Bagaimana anda menggunakan hukum indeks untuk operasi pendarapan dan pembahagian? Ni hukum indeks yang keempat ni. Keempat. Apabila A kuasa M B kuasa N kuasa dengan Q, maka kuasa Q ni kamu kena kuasa Q ni kamu kena kembang satu persatu, iaitu A M Q dengan kuasa Q ni kepada B pula, asas B pula. B N Q. Macam tu. Tu darab. Kalau bahagi, ni yang bahagi ni. Kalau A kuasa M per B kuasa B per B kuasa N kuasa Q, maka kamu kena Q ni, kuasa Q ni kamu kena kembangkan ke A, asas A.
darab iaitu AMQ per dengan kuasa Q ni juga kepada kalau atas pengangka, bawah penyebut. Penyebut pun kena kembangkan jugalah. Iaitu B and Q. Ni hukum indeks yang keempat dan kelima. Abang kita lihat soalan. Okey, pemudahkan setiap yang berikut. Ni. Okey, soalan A. 7 kuasa 3 darab 5 kuasa 4 kuasa 3. Jadi 7 kuasa 3 darab 5 kuasa 4 kuasa 3. Kuasa 3 kembang dengan asas 7 iaitu 3 darab 3 darab kuasa 3 ni kembangkan pada asas 5 itu 5 kuasa 4 darab 3. Jadilah 7 kuasa 9 darab 5. 5 kuasa 12. Macam tu lah. Okey, faham? Kembang 1 per 1. Okey, dia lihat B. B ni. B. 2 kuasa 4 kuasa 5. Dia akan jadi 4 darab 5, 20. 5 kuasa 3 kuasa 5. 3 darab 5, 15. 11 kuasa 2 kuasa 5. 11, 2 kuasa 2 darab 5. 2 darab 5. 10. 11 kuasa 10. Macam tu ya. Faham? Dah ni. Ni, kita lihat bahagi pula. Bahagi. Ni, kita lihat soalan bahagi G. Okey. Ni. 3 kuasa 3. 3 kuasa 3 apa? 3 kuasa 3. 3 darab 3 darab 3, 27. 27. M kuasa 2 kuasa 3. Jadi M kuasa 6. N kuasa 3 kuasa 3. Jadi N kuasa 9. Faham? Per 6 M kuasa 3 N. Okey. Seterusnya. Ni hukum indeks yang kedua. Kalau kamu ingat lagi lah. Bahagi ni. Hukum indeks yang kedua. Kita buat indeks dulu. Seterusnya. M kuasa 6 bahagi M kuasa 3. Kalau bahagi, kamu kena tolak. Jadi, M 6 tolak 3, 3. Kemudian N kuasa 9 bahagi N kuasa 1. Bila bahagi, kamu kena tolak. 9 tolak 1, 8. Settle asas. Kemudian baru buat perkali. 27 bahagi 6. 27 bahagi 6. 7 bahagi 6 dapat apa? Malah nak ni. Kalkulator je. Lalu ni. 27 bahagi 6. Nama bila cara. 4,5. Ataupun 9 per 2. 9 per 2. Tulis ya. 9 per 2. Dah, sudah. Macam tu ya. Kalau ikutkan jalan ni, dia buat lagi detail. Tapi kalau kamu dah faham hukum indeks daripada hukum indeks yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ni ya. Ni soalan. Yang ni jalan kira pertama.
Ni jawapan. Ada 3. 1, 2, 3. Yang lain kira dalam otak lah. Yang ni dia tunjuk pengiraan ni. Batu panjang ni. Macam tu je. Yang H ni. H. Kita buat lah. Bagi nampak sikit. H. Yang pertama H. Ni kena kembang ni. Kembang ni. Kuasa 4. Pertama 2. 2 kuasa 4. 2 kuasa 4. 16. 16. Kuasa 3 kuasa 4. Ni ukur indeks yang ketiga. 3 kuasa 4, 12. Kan? Y kuasa 4 kuasa 4. 4 darab 4, 16. Dah settle yang pertama. Kemudian darab. Yang kedua pula ni. 3 kuasa 3. 3 kuasa 3, 27. 27. X kuasa 3. X kuasa 3. Y kuasa 2 kuasa 3. Jadi Y kuasa 6. Yang ni salin je sebab dia tak payah pemudahkan. 36, X 10, Y 12. Okey, seterusnya. Kita ambil X. X 12 darab X 3 jadi tambah 12 tambah 3 15 bahagi X 10 tolak 10 jadi 5 kan. X 5. Kemudian ambil Y. Y 16 darab Y 6. Tambahlah kalau darab tambah. Dia jadi 16 tambah 6 berapa? 22 kan? 22 bahagi dengan Y kuasa 12. Bila bahagi kena tolak 12 10. Jadi Y kuasa 10. Kemudian ambil perkali. 16 darab 27. Kalkulator ni. 16 darab 27. Kemudian bahagi dengan 36. Dapat 12. Jadi perkalinya adalah 12. Dah, sudah. Inilah. Sama lah ni. Kalau nampak, kalau tengok soalan nampak kompleks. Nampak rumit. Tapi bila kamu buat satu persatu, selesaikan X dulu, kemudian selesaikan X dulu, selesaikan Y dulu, kemudian selesaikan perkali. Dah settle. Macam tu je. Okay. Soalan. Ni soalan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. Ni buat soalan ni. Next. Ni hukum indeks yang berapa ni? Ke-6. 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 A kuasa kosong dia sama dengan 1. Apa-apa nombor kuasa kosong dia akan dapat 1. Kalau kamu tak percaya, kamu letaklah apa-apa nombor. Contohlah kita letak 9 lah. 9 kuasa kosong sama dengan berapa? Ambil kalkulator, tekan 9 kuasa kosong. Dapat 1. Contohlah 25. 25 kuasa kosong sama dengan, ambil kalkulator, 25 kuasa kosong dapat 1.
Jadi kesimpulannya, apa-apa nombor atau apa-apa asas, apabila kuasa kosong, dia akan sama dengan 1. Tak kisahlah, 1000, 1, kuasa kosong. Dia dapat sama dengan 1. 999, kuasa kosong, sama dengan 1. Tu hukum indeks yang ke-6. Ke-6 ni, tak silap aku ni. Ke-6. Sikit. Ni hukum indeks yang ke-7. Hukum indeks yang ke-7. 7 ni. Tak silap lah. A, kuasa negatif N, ia sama dengan 1 per A kuasa N. Contoh, kita ambil contoh. Contoh dia, kita ambil 25. Kuasa 3. Ambil lah. Sama dengan 1 per 25 kuasa 3. Kita ambil contoh ni. 25 kuasa negatif 3 sama dengan 1 per 25 kuasa 3. Kita berkira. Tekan kalkulator, 25 kuasa negatif 3. Alamak, apa besar sangat ni. Ya. Padam, nombor besar sangat. Kita ambil nombor kecil je. Contohlah 2 kuasa negatif 3 sama dengan 1 per 2 kuasa 3. 2 kuasa negatif 3 sama dengan 1 per 2 kuasa 3. Tekan kalkulator. 2 kuasa negatif 3 dengan apa? 0.125. 0.125 sama dengan, ini pula ni, 1 bahagi 2 kuasa 3. 1 bahagi 2 kuasa 3. Juga 0.125. Juga 0.125. Jadi, apa-apa kuasa asas, kuasa dia negatif, dia akan sama dengan 1 per asas tu, kuasa dia akan jadi positif. Macam itulah. Kita lihat contoh. Contoh ni. Apa ni? Ulang minit lagi. Last. Tak semestinya habis pukul 11 ni. Nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks positif. Indeks positif. Ni indeks negatif. A. Kuasa negatif 2. Jadi sama dengan 1 per A kuasa 2. Macam tu ya. B. X kuasa negatif 4. Jadi sama dengan 1 per X kuasa 4. Macam tu. Faham? Ni. B. Nombor 2. Untuk indeks. Indeks negatif. Halo. Nyatakan nombor 2 ni. Nyatakan setiap sebutan berikut dalam bentuk indeks negatif. 1 per 3 kuasa 4. Jadi sama dengan 3 kuasa negatif 4. B. 1 per M kuasa 5 sama dengan M kuasa negatif 5. Cikgu Karol. Apa dia? Ada orang nak masuk. Dia orang marah saya. Dia orang tak dapat masuk. Mana pun tak ada buat amik. Kejap Itulah orang masuk awal-awal lewat. Aduh. Tak ada amik ni, tak muncul. Tak ada pun.
memudahkan. Kita lihatlah sini contoh-contoh. Kita lihat contoh. Ni contoh A ada. Contoh B. Contoh A. Contoh B. Macam tu ya. Kita lihat ni. Ni kompleks sikit. Mana kompleks. Kita lihat ni F ni. F. Dia tak nak masuk ni? Oh, tak ada pun. F. Kita lihat soalan F. Soalan F. Ini soalan F ni. 3/5 N kuasa negatif 8. Kita pecah 2. 3/5, 3/5. N kuasa negatif 8 ni ia adalah 1/N kuasa 8. Jadi bila darab pecahan, atas darab 1, 3, 5 darab N kuasa 8, 5 N kuasa 8. Macam tu ya. Ni G. G ni. Kenapa terbalik cikgu ni? Ni 2/3, ni 3/2. Ni. Ni cikgu terangkan kat sini. Soalan G. G ni. Ya, 2/3 kuasa negatif 10. Ia adalah 1/2/3 kuasa positif 10. 10. Jadi macam tu. Jadi 1 kita buat macam ni, bahagi 2/3 kuasa 10. Ni bahagi pecahan tak dapat. Kita kena tukar darab. Jadi 1 bahagi ni kita tukar darab. Bila tukar darab, pecahan ni dia terbalik. 3 duduk atas, 2 turun bawah. Dia terbalik macam tu. 1 ni adalah 1/1. Jadi kamu darab atas, darab atas 3, bawah, darab bawah 2 kuasa 10. Macam itulah. Ni asas ni rasanya sekolah rendah ni. Kalau bahagi pecahan tak boleh, kita kena tukar darab. Bila tukar darab, pecahan ni terbalik. Bawah naik atas, bawah atas turun bawah. Ni soalan ni. Dah nak masuk lah. Ambil. Kalau ada kawan nak masuk bagi tahu. Pak cikgu, bila cikgu present, cikgu nampak macam ni tau. Macam cikgu tak tahu siapa masuk, siapa nak masuk. Nanti bagi tahu lah. Contoh-contoh ni kamu tengok lah. Contoh 3A. 3A. Tengoklah ni. Tengok. Seterusnya. Alah ni. Buat latihan ni. 1, 2, 3. Buat latihan ni. Jadi pembelajaran kita hari ni, ni dah 10.50. Ada 10 minit lagi. Sampai 1/2 F. Okey, sebelum tu. Dah sudah nanti kita sambung kelas seterusnya lah minggu depan. Stop present. Okey, ni adalah senarai kehadiran. Mana senarai kehadiran?
Kena diri sesepuh sumiri. Ni senarai kehadiran ni. Kehadiran kelas matematik. 3 topeng, 3 nilam, 3 intan. Kamu isilah Google Form ni. Senarai kehadiran ni. Jangan kamu post dalam grup pula ni. Isi kat sini ya. Nanti kan kamu-kamu yang tak datang isi kan. Kira hadir pula. Okey, boleh? Ada apa-apa soalan? Ada soalan? Tak ada? Kalau tak ada apa-apa boleh tanyalah dalam grup ke apa. 10.50 ada 10 minit lagi cikgu nak listkan senarai latihan yang kamu kena buatlah. Nanti kamu buatlah dalam buku. Sekejap cikgu on kamera. Kamera. Cikgu, kenapa tak boleh submit? Apa tak boleh submit? Tekan je submit. Tak boleh Tak tekan ada. submit? Tak ada. Ada kamu seorang je tak ada ni. Ini video ni cikgu record. Nanti cikgu masuk dalam YouTube, cikgu akan post dalam grup pada sesiapa yang ada kekangan nak menyertai Google Meet kita pada hari ini. Nanti cikgu post dalam YouTube tu, minta kamu like dengan subscribe. Okey, itu je kalau tak ada soalan. Okey, sekian, terima kasih. Kehadiran tu pastikan tulis Google Form kehadiran. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Kehadiran dalam chat Terima kasih, Cikgu. Sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Cikgu. Welcome.